Okey, Assalamualaikum. Selamat tengah hari. So, saya harap semua okey. Apa khabar semua? Hari ini kita akan sambung dengan tema yang keempat, iaitu tenaga dan kelestarian hidup. Masih lagi dalam bab 8, okey, iaitu cahaya dan optik. Okey, jadi hari ini kita akan masuk topik baru, iaitu berkaitan dengan 8.5 penyebaran cahaya. Okay, so apa yang kita akan belajar hari ini? Hari ini sepatutnya kita akan sebaik sahaja habis topik ni, kamu sepatutnya boleh berkomunikasi mengenai penyebaran cahaya. Maksudnya macam ni. Kalau orang tanya kamu apa itu penyebaran cahaya, kamu boleh bagi tahu. Ya, ialah ini macam ni dan contoh-contoh dia ialah macam ni. Apa benda macam ni tu? Nanti kita tengok. Okey, so kamu boleh menjelaskan dengan contoh penyebaran cahaya dalam kehidupan seharian. Okey, ni saya rasa kamu pun dah tengok ni. Okay, ini apa ni? Ini kita panggil sebagai pelangi. So kalau kamu belajar dulu, pelangi ada 7 warna. Apa dia 7 warna tu? Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Okay. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Kalau kamu belajar dalam bahasa Inggeris, red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. Okay, indigo dengan violet warna dia tak jauh sangat. Okey, jadi cahaya putih dia terdiri daripada 7 warna yang berlainan. Okey, setiap juzuk warna ni dia akan bergerak dengan laju yang berbeza dalam sesuatu medium. Okey, contoh dia cahaya merah dia mempunyai kelajuan yang paling tinggi. Sebab tu dia paling atas. Okey. Kemudian dia oleh itu dia adalah yang paling kurang dibiaskan. Loceng sekolah. Okey, kemudian cahaya ungu pula mempunyai kelajuan yang paling rendah dan paling banyak dibiaskan. Okey, dia jadi sebab tu dia yang paling bawah. Okey, dia macam ni. Contohnya kalau kamu berlari, kamu cuba berlari atas darat. Okey, tu macam cahaya warna merah lah. Dia laju yang paling tinggi, jadi dia paling kurang terhalang. Jadi dia akan keluar dulu kalau dia berenang. Kalau dia berlumba. Kemudian yang seorang lagi dia berlari dalam air. Bila dia dalam air, laju dia paling rendah dan dia paling banyak dibiaskan. Dia paling banyak halangan dan dia paling akhir yang akan keluar. Okay? So saya harap kamu fahamlah metafora saya tu. Kalau tak faham boleh tanya di chat. Okay. So penyebaran cahaya oleh prisma. Kalau tengok dekat sini ni adalah prisma. Dia adalah prisma kaca. Okay, cahaya putih masuk. Okay, ini kita belajar hari tu pembiasan. Okay. Jadi udara adalah kurang tumpat masuk kepada cahaya lebih tumpat. Bila cahaya lebih tumpat dia akan berlaku pembiasan. Kalau kita tengok tadi, okey, apabila alur cahaya putih ditujukan ke arah prisma, sinar cahaya putih ini akan dipecahkan kepada komponen warna yang berbeza. Okey, ini komponen warna dia. Okey, jadi ia disebabkan oleh warna yang berbeza dalam cahaya putih membengkok ke arah mendekati garis normal pada sudut yang berlainan. Okey, macam kita kata tadi, warna merah dia adalah yang paling laju, jadi dia paling kurang dibiaskan, jadi dia punya sudut adalah lagi dekat ke arah sini. Okey, jadi cahaya yang keluar daripada prisma kaca menjauhi. So bila keluar dari prisma ini lebih tumpat kepada kurang tumpat. Jadi dia akan menjauhi garis normal. Okay, so ini cahaya yang keluar dari prisma telah disebarkan kepada 7 warna dalam tertib susunan tertentu yang dikenali sebagai spektrum. Jadi bila dia masuk dalam ni tadi dia dah
dipecahkan kepada bahagian-bahagian warna dia. Okay, kalau kita letak skrin dekat depan ni, kita boleh nampak spektrum warna dia. Spektrum ini terdiri daripada warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo dan ungu. Okay, saya tak tahulah kalau kamu macam mana hafal, tapi cikgu saya dulu dia buat cerita. Dia buat cerita apa? Mat Jambul ke hutan bawa nasi ulam. Okey, cuma kat sini ni mungkin kena ubahlah sebab kat sini dia dah pakai indigo. Zaman saya belajar dulu ni warna nila. Warna nila ni atau warna indigo ni apa? Dia adalah warna antara biru ke ungu. Dia tak biru dan dia tak ungu, dia duduk tengah-tengah. Jadi M merah, J jambul, K kuning, H hutan, H hutan tak dah. H hijau, B biru, N nila. Ni kamu boleh tukar dia lain lah. Bawa ikan kot. I indigo, ikan. U ungu. Alright. So senang je nak hafal. Kalau tak boleh hafal lagi pelangi, kena hafal. Okay. Cuba tengok cabaran Minda ni. Kalau kita letak satu lagi prisma dekat sini, letakkan terbalik di belakang prisma pertama. Apa yang berlaku? Okay. Ni saya cari di internet lah. Okey, jadi macam tadi ni macam biasa daripada kurang tumpat ke lebih tumpat dia akan pecah kepada spektrum warna dia daripada tumpat ke tumpat. So ini bila kurang tumpat pergi ke tumpat dia akan mendekati, pembiasaan dia akan mendekati garis normal. Okey, so bila dia keluar daripada tumpat kepada kurang tumpat balik, dia akan mendekati, menjauhi garis normal. Okey. Kemudian kalaulah kita letak lagi satu prisma dalam keadaan terbalik, okey. So apa yang berlaku ialah warna putih tadi, warna putih minta maaf. Okey, spektrum warna tadi dia akan bergabung kembali menjadi white light. White light ni cahaya warna cahaya lah, cahaya yang kita tengok biasa tadi. Okey. Cahaya putih. Okey, dia punya nama ialah cahaya putih. Okey, dia akan combine balik, dia akan bergabung balik menjadi cahaya putih. Ini pengetahuan je lah, bukanlah nak suruh. Tapi tak tahu juga kalau soalan keluar kan. Jadi kita kena ambil tahulah sikit-sikit. Okey, jadi kita tengok dekat sini, ini pelangi apabila sinar matahari mengenai titisan air hujan di langit. Sebab apa? Sebab pelangi selalu berlaku pada waktu gerimis. Gerimis ni maksudnya titisan hujan yang halus. Okey, halus. Waktu hujan lebat jarang-jarang ada. Okey. Okey, maka cahaya putih akan dibiaskan dan disebarkan kepada 7 warna yang berlainan yang dikenali sebagai pelangi. Okey, jadi kalau kamu nak buat pun, kalau tak ada hujan pun kamu boleh buat sendiri. Kamu buka pipe air tapi buka yang kecil, kemudian kamu pastikan ada percikan air yang halus. Baru boleh terbentuk. Dia mesti syarat dia dalam keadaan cuaca yang panas. Okay, so sebab tu pelangi dia selalu berlaku waktu hujan panas. Okay, so ini adalah okay, ni saya ambil gambar ni di internet. Okay, jadi aktiviti 8.7 ialah mengkaji penyebaran cahaya melalui prisma kaca dan pembentukan pelangi. Okey, jadi bahan kita ialah prisma kaca, skrin putih, kotak sinar, cermin dan gelas kaca. Okey, jadi kalau kamu buat, sepatutnya kamu akan dapat macam ni lah. Tapi ni dalam keadaan yang paling optimum. Okey, ini maksudnya paling optimum. Jadi kalau kita buat dalam makmal, kita tak adalah dapat terang macam ni. Kecuali kalau makmal tu benar-benar gelap. Okey. Okay, jadi apa dia yang perlu buat? Dia ada 2 bahagian. Bahagian pertama ialah penyebaran cahaya oleh prisma kaca. Macam saya kata tadi, buka kotak sinar ni sebenarnya dia adalah satu alat di mana
ada cahaya dekat sini dan sini ada satu lubang halus sebesar jarum sahaja yang mengeluarkan cahaya putih. Okey, cahaya putih ni kita tujukan ke prisma. Kemudian di belah sini kita letak skrin putih. Jadi kalau kita buat dengan betul, dengan sudut yang betul, kita boleh nampak kat sini terbentuknya spektrum cahaya. Okey, maksudnya daripada merah ke ungu warna yang kita akan nampak. Okey, macam mana jelas atau tak jelas kamu punya spektrum ni bergantung pada keadaan lah, bergantung pada sinar ni, bergantung kepada prisma kaca, bergantung kepada jumlah cahaya yang ada dalam bilik. Okey, yang kedua ialah pembentukan pelangi. Yang ini kamu boleh buat dekat rumah. Okey, yang perlu ialah besin. Okey, letak sampai separuh penuh sahaja. Kemudian letak satu cermin dalam air. Dia mesti condong. Okey, boleh tengok gambar rajah ni. Okey, dia mesti condong. Okey, kemudian ni kita pakai lampu suluh. Okey, jadi pada sini, kat sini kamu lekatkan satu cardboard hitam. Kemudian kamu ambil jarum, cucuk satu lubang yang kecil. Okey, satu lubang kecil je. Kemudian kalau boleh buat di bilik yang sangat gelap. Okey, kemudian dekat sini kamu letak kertas putih. Jadi sepatutnya kalau kamu tujukan cahaya ini dengan sudut yang betul, dengan kedudukan yang betul, okey, kamu boleh nampak spektrum cahaya dekat sini. Alright. So ini memang kamu boleh buat kat rumah. Tolong cuba. Memang sangat seronok. Saya dah buat dengan anak-anak saya. Okay, kalau sempat nanti saya ambil gambar, saya ambil video. Okay, so akhir sekali habis dah topik kita hari ni. Sangat simple, sangat senang. Jadi saya nak kamu buat praktis formatif 8.5. Jadi masuk, senang je, soalan dia memang senang sangat, tak ada susah pun dan semua benda dah ada dalam buku teks. Kalau tak ada dalam buku teks pun atau kalau kamu masih tak faham penerangan dalam buku teks, kamu boleh letak soalan di ruangan chat tu ataupun lepas ni kita sembang dekat group lah. Okay, so kita sembang dekat group Telegram kita. Okay, so tu sahaja untuk hari ni. Simple, mudah, ringkas dan sebaiknya saya harap kamu faham. Okay, jumpa lagi dalam kelas lepas ni. Okay, Assalamualaikum. Selamat tengah hari.